Ya, Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopati. Okey, hari ni saya nak tukar topik lah daripada selalu sebab ada yang meminta saya fokus kepada masalah-masalah yang macam dia lah, macam hari ni masalah-masalah keresahan, kerisauan yang melampau, macam tu lah. Okey, jadi macam hari ni saya nak ni. Okey, selama lebih 20 tahun Suryati Homeopati telah membantu mereka yang mengalami masalah keresahan yang melampau. Ini mengakibatkan kehidupan seharian yang terganggu, hubungan suami dan isteri, anak-anak, kawan-kawan, lepas tu di pejabat, maksudnya semua terganggu. Apabila kita tak boleh nak fokus, berlaku macam kita tak nak fokus lah. Lepas tu suka sendiri kan. Jadi jadi saya nak kongsi, bila orang yang suka kena rasa yang keresahan ni, dia akan mengakibatkan kadang-kadang kita bila dia resah, jantung dia jadi laju, berdebar-debar. Dia pun tak tahu, tiba-tiba jadi macam tu. Lepas tu kadang-kadang dia kata angin kuat, dia kata tiba-tiba, lepas tu tiba-tiba tak boleh terjaga je, memang tak boleh tidur dah. Lepas tu memang rasa takut mati. Bayangkan, takut mati ni menghantui sentiasa dan hampir sepanjang hidup dia. Kemana dia pergi, dia akan rasa takut mati. Lepas tu dia rasa resah, rasa gelisah, rasa tak boleh nak buat kerja kan. Jadi benda ni sebenarnya ramai yang berlaku, yang saya tengok. Sebenarnya dalam banyak yang berlaku. Sebab saya hampir setiap minggu memang ada kes yang seperti ini. Jadi bila saya diminta fokus kepada ini, saya cuba fokus lah. Sekarang ni saya cuba fokus lah. Benda memang ramai. Nanti saya insyaAllah pelan-pelan saya akan bagi bagaimana dari sehari ke hari saya cuba akan bagi punca dia selalunya kan. Jadi sebab kualiti makanan yang tidak seimbang. Okey, selalunya makanan yang tidak seimbang lah. Makanan yang tidak seimbang selalunya mereka okey. Lepas tu suka pedas, suka masam, macam tu lah orang yang suka pedas, suka masam. Okey, yang suka pedas, suka masam. Allah. Lepas tu suka pedas, lepas tu suka masam, lepas tu dia kata okey, selalunya dia orang yang tak suka makan pagi. Breakfast pagi ni sangat penting. Jadi dia tak suka breakfast. Orang yang tak suka breakfast pagi-pagi ni dia jadi masalah lah. Jadi selalunya dia kata okey, tak lapar. Alasannya tak lapar. Sebenarnya breakfast pagi adalah sangat-sangat penting bagi saya lah. Okey, bangun pagi kita kena breakfast sebab itu permulaan kita, dan kena ada kita kena perlukan tenaga untuk makan. Sebab tu kenapa Rasul mensunatkan kita bila puasa, dia sunatkan bersahur. Maksudnya begitu kita kena ambil iktibar bahawa sangat penting sarapan pagi. Jadi kalau kata kita sibuk macam mana pun pagi-pagi, tolonglah. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya ambil kurma, minum air kosong, letak. Kalau kita drive, kita kata kita sibuk di KL ke melalui jam, kita kena keluar pukul 6.30 pagi, letakkan kurma di kereta. Maksudnya you kena makan, you kena diisi dalam perut you. Okey, jadi punca dia saya tengok memang kadang-kadang macam itulah. Mereka tak suka makan yang tidak seimbang, lepas tu suka pedas, suka masam. Kalau makan tak ada pedas, kadang-kadang pedas tu pasal orang Melayu kan. Tapi saya tengok bila saya tanya balik, saya tengok singkap balik mereka tak suka makan, kalau makan kena ada pedas, dia kata. Tapi pedas tu bukan kata pedas biasa, kena ada cili api apa semua kan. Okey, satu lagi, mereka yang ada menerima tekanan yang berpanjangan, mungkin latar belakang hidup yang saya tegak dan tertekan dengan macam-macam masalah ataupun macam-macam lah kan. Okey, lepas tu selalunya air kosong yang kurang, memang kurang lah. Kalau saya tanya orang-orang masalah macam ni, air kosong kurang, lepas tu dia rasa macam rasa tercekik. Lepas tu air satu lagi disebabkan kecederaan lama. Jadi yang ni biasalah kalau saya tanya orang-orang yang ni sampai peringkat yang takut mati ni, kadang-kadang bila dia apa pun pergerakan dia pun dia bergerak pun dia takut. Sehingga kadang-kadang berdiri sembahyang di masjid pun dia akan takut mati. Dia tak boleh nak berdiri, dia tak boleh dalam keadaan yang crowded, dia pun tak boleh. Jadi macam bayangkan saya pernah ada seorang pegawai tu, dia asalnya dia seorang ketua jabatan, dan dia bila dia jadi macam ni, dia tak boleh pergi kerja.
Dia boleh pergi kerja, dia tak boleh drive, dia isteri dia kena pergi hantar, dia tak boleh conduct meeting sebab dia perasaan dia tak boleh nak fokus. Dia rasa macam dia akan menghantui, dia akan mati, dia akan mati, dia rasa macam tu. Dia tak boleh jadi wife dia kena hantar dia pergi kerja kan, balik wife dia kena ambil. Macam tu, kadang tu berbulan-bulan dia jadi macam tu. Jadi benda ni kita rasa macam simple, tapi benda ni it happen, dia berlaku pada ramai orang sebenarnya. Kalau tak salah saya banyak persen lah di Malaysia ni yang jadi macam tu kan. Okey, lepas tu bila terjaga pukul 12 malam ke, ada satu kes di mana apabila dia terjaga pukul 12 malam, dia tak boleh tidur dan dia akan melepaskan keresahan itu dengan menjerit. You bayangkan setiap hari dia kena jerit. Daripada pukul 12 malam dia akan jerit berkali-kali. Bila dia rasa takut mati, dia tak tahu nak buat macam mana, dia menjerit. Dia ada satu peringkat yang macam tu lah. Yang ni pesakit yang saya rawat lah kan. Lepas tu ada juga yang pukul 4 pagi. Dia terjaga pukul 4 pagi, dia akan minta maaf dengan suami dia, berkali-kali minta maaf. Dia kata dia akan nak mati, dia akan betul lagi, tak akan sampai waktu siang. Dia rasa dia nak mati sangat-sangat dah. Dia kata macam tu. Jadi kalau boleh saya rasa lepas ni cubalah kan, kalau orang ada masalah macam ni, saya cuba bantu ya bagi mereka yang hendak dibantu, tapi kita tak pernah menjadi kesembuhan. Dan setakat ni insya-Allah lah kan. Tapi yang penting jaga makan, minum air kosong cukup, lepas tu breakfast yang cukup. Breakfast kena makan pagi, kena makan. Pagi memang sangat penting makan. Lepas tu kurangkan yang pedas, yang masam, apa semualah kan. Okey, jadi ini saja yang saya dapat kongsikan. Apabila mereka yang takut, dari sehari ke sehari saya cuba buka. Jadi kenapa dia rasa macam ni, dia resah yang melampau, dia takut mati, dia tak boleh tidur. Jadi benda ni kita rasa macam simple, tapi ramai yang berlaku, ramai yang jadi benda ni, perasaan macam ni. Tak boleh nak bekerja, lepas tu dia akan menimbulkan kemarahan yang teruk. Dia tak boleh kontrol, dia akan fikiran dia akan negatif, macam tu. Dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Nampak kita rasa macam kesian kan orang-orang yang seperti ini kan. Okey, jadi saya minta maaf hendaknya ini saya berkongsi di atas pengalaman saya sendiri, di mana dia berhubungan pesakit selama 20 tahun lebih ni. Jadi ini adalah pengalaman yang hampir setiap minggu yang memang kita terima orang-orang seperti inilah. Macam-macam cerita lah daripada pelbagai yang macam ni lah. Jadi hari ni saya buka cerita pasal takut mati. Jadi akan insyaAllah kita cuba tengok macam mana. Okey, jadi terima kasih kepada mereka yang menonton dan sila share seandainya benda ni bermanfaat dan kita cuba bantu bagi mereka yang hendak dibantu, dan boleh hubungi saya dan saya soleh dengan doa supaya kita sentiasa sihat dan Allah mudahkan urusan kita dan bahagia kita di dunia dan akhirat. Amin. Okey, assalamualaikum.